Selamat sejahtera. Nama saya Law Shanting. Nombor penerangan saya adalah 10 DEP 20E1001. Saya dari graf DEP 2E. Hari ini saya nak membentang tentang tajuk TMK sebagai alat kesepadan nasional. ICT merupakan akronim daripada bahasa English Information dan Communications Technology. Maksud TMK dalam bahasa Melayu ialah teknologi maklumat dan berkomunikasi. TMK boleh ditarikkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar, dan memamparkan maklumat. Nama saya Law Shanting. Saya adalah seorang pelajar dari Politeknik Seberang Belai. Hari ini saya akan menjemput kakak saya untuk menyertai temu duga saya. Hai, salam sejahtera. Nama saya Law Pipin. Saya berasa gembira menyertai temu duga adik saya. Soalan pertama saya adalah, apakah puncak yang mempengaruhi penyalahgunaan TMK dalam kalangan masyarakat? Okey, faktor pengetahuan akan mempengaruhi penyalahgunaan TMK. Individu yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dalam penggunaan internet akan menyumbang kepada masalah jenayah cyber. Penceroboh akan menggunakan internet untuk menceroboh sistem komputer sesebuah syarikat melalui laman web syarikat tersebut dan mencuri maklumat-maklumat yang penting untuk di-join. Soalan seterusnya ialah, apakah impak TMK sebagai alat kesepadan nasional di Malaysia? Antara impak adalah dapat memperoleh maklumat dengan cepat dan mudah. Paling penting maklumat disampaikan melalui media harus berupaya mengasingkan persepsi negatif masyarakat yang beranggapan nilai pembudayaan norma baharu ini akan menjejaskan kebudayaan terhadap amalan, keagamaan dan tradisi masyarakat. Di samping itu, bagaimanakah peranan TMK dalam menyukuhkan perbadanan nasional? Peranan tersebut dapat mengukuhkan hubungan antara kaum. Manusia pada generasi kini memerlukan kemudahan berkomunikasi untuk menyalingkan hubungan antara satu sama lain. Mereka akan menggunakan berbagai jenis aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan Facebook untuk berkongsi perasaan dan pendapat mereka. Selain itu, boleh kamu bincangkan contoh yang bersesuaian dengan TMK sebagai alat kesepadan nasional? Boleh. Sebagai contoh, masyarakat boleh menggunakan pelbagai jenis aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan Facebook berhubung dengan saudara atau kawan-kawan duduk di luar negara atau mereka tidak boleh balik ke negara asal mereka sebab COVID-19. Okey, terima kasih. Temu duga hari ini tamat. Terima kasih kamu. Okey, sama-sama. Kesimpulannya, kemajuan dan pengembangan yang besar dalam bidang teknologi maklumat perlu dimanfaatkan dalam melahirkan generasi atau masyarakat yang berilmu pengetahuan dan bijak dalam mendapatkan negara dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat petang, nama saya ialah Kenzo dan matric number saya ialah 10 DP20F 1031. Hari ini saya nak tentang teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Selamat petang, nama saya Ko Genzi dan matric number 10 DEP 20F1052 dan saya pun juga pelajar Politeknik. Ko Genzi, apa yang kamu faham tentang definisi teknologi maklumat dan komunikasi? Apa yang saya faham ialah teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk memprosesan data ruang lingkup. Tajuknya sangat luas, iaitu berkenaan dengan segala aspek dalam pengurusan dan memprosesan maklumat secara tepat dan mudahnya adalah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan
melindungi, memproses, menimba, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Okey, baik. Next, apakah fungsi atau punca terhadap teknologi maklumat dan komunikasi TMK? Pertama ialah teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat yang digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. Contoh, dengan menggunakan komputer yang boleh merekod bunyi, imej dan sebagai pengesan gerakan. Kedua adalah untuk manipulasikan maklumat dan proses semula imej. Ketiga, digunakan untuk berkomunikasi, iaitu menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Okey. Apakah kesan-kesan atau punca negatif perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi TMK? Terdapat dari beberapa kesan negatif perkembangan teknologi maklumat. Antaranya, banyak membuang masa, keseronokan melayari laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan permainan maya secara atas talian, menyebabkan seorang menghabiskan banyak waktu. Kesan yang paling ketara adalah terhadap pelajar yang menghabiskan waktu mereka melayari internet sehingga mengabaikan kerja sekolah dan waktu belajar. Produktiviti seorang pekerja juga akan merosot jika terlalu leka melayari internet. Genzi, bolehkah kamu bagi contoh-contoh teknologi maklumat dan komunikasi TMK? Terdapat berbagai jenis dan sumber teknologi maklumat dan komunikasi yang terdapat di negara kita. Antaranya ialah internet, iaitu blog, email dan laman web. Selain itu ialah penggunaan komputer, iaitu penggunaan PowerPoint, Word atau Microsoft. Di samping itu adalah telefon, iaitu video call, message bergambar dan juga menonton video. Okey, apakah peranan teknologi maklumat dan komunikasi TMK sebagai pendorong pengajaran dan pembelajaran PDP yang berkesan? Selain daripada membantu pelajar untuk mengulang kaji pelajaran, TMK dilihat mampu berangsangkan deria-deria pelajar apabila menggunakan berbagai media elektronik yang tersedia bagi melahirkan pelajar yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta beri sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara perkembangan pelajar perlulah seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kementerian Pendidikan Malaysia justru menggunakan TMK dalam PDP mampu melahirkan generasi dalam berketerampilan dan berkualiti. Itu saja. Okey, itu yang pertama untuk kebenaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Norhaja binti Zakaria. Nombor matrik saya 10 DEP 20F1009 dari kelas DEP 2A. Hari ini saya nak membentangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alat kesepaduan, iaitu TMK. TMK ialah ataupun teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu istilah umum yang menerangkan sebarang teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi ataupun menyimpan data untuk berkomunikasi dengan orang jauh. Assalamualaikum, nama saya Siti Norhaja binti Zakaria. Saya daripada Politeknik Seberang Perai. Hari ini saya nak temu bual adik saya. Assalamualaikum, saya Siti Nur Ain binti Zakaria, merupakan adik kepada Siti Norhaja. Saya berasa teruja dengan program temu bual ini. Hari ini saya nak mengemukakan beberapa soalan kepada adik saya. Soalan pertama, apakah punca mempengaruhi penyalahgunaan TMK dalam masyarakat? Faktor individu. Seseorang yang berpengalaman dalam penggunaan ICT dan internet. Pengalaman memberi peluang kepada individu untuk melakukan sesuatu yang diperlukan dengan mudah dan cepat. Okey, soalan kedua, apakah impak dalam TMK sebagai alat nasional di Malaysia? Melalui internet, kita akan menerima maklumat dengan mudah dan pantas. Malah kita juga boleh membaca surat khabar menerusi internet dan akan berkomunikasi dengan ahli keluarga yang berada jauh di luar negara. Okey, soalan terakhir, apakah cara mengatasi TMK sebagai alat kesepaduan? Cara mengatasi teknologi maklumat dan komunikasi dan sebagai alat kesepaduan ialah mengehatkan penggunaan internet, juga merupakan salah satu langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini. Penggunaan internet juga boleh dilakukan dengan mengehatkan masa penggunaan ataupun mengehatkan jenis laman web yang boleh dilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurdin Nabila binti Ismail. Nombor pendaftaran 10 DEP 20F1013. Hari ini saya temu juga adik saya Nadia Natasha binti Ismail. Tajuk tentang teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alat kesepaduan nasional. Saya nak bertanya 4 soalan kepada adik saya. Apakah punca yang mempengaruhi ICT dalam kalangan masyarakat? Punca yang mempunyai ICT dalam masyarakat ialah tersebar luasnya tentang penipuan dalam bentuk keuangan melalui internet. Penipuan ini ialah semakin merebak dan semakin ramai mangsanya. Punca kedua ialah mudahnya tersebar berita palsu di kalangan masyarakat. Berita tersebut menyebabkan masyarakat panik, sedangkan berita tersebut adalah palsu. Soalan kedua, apakah impak dalam TMK sebagai alat kesepaduan nasional di Malaysia? Antara impak ialah dapat berkomunikasi dengan rakan dan keluarga yang berjauhan, iaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom, Meet dan WhatsApp. Ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan membuat sesuatu kerja. Soalan ketiga, bagaimanakah peranan TMK dalam mengukuhkan perpaduan nasional? Peranan tersebut dapat mengukuhkan
antara kaum manusia pada generasi kini memerlukan komunikasi antara satu sama lain. Selain itu, pelajar sekolah dapat menggunakan aplikasi untuk belajar dalam talian. Oleh itu, guru dapat memudahkan pembelajaran untuk pelajar untuk memahami subjek tersebut. Soalan yang keempat, kesimpulan terhadap teknologi maklumat dan komunikasi. Secara ringkasnya, ICT ataupun teknologi maklumat dan komunikasi memberikan banyak manfaat dan juga komplikasi kepada kehidupan seharian. Kewujudan ICT sedikit banyak memberi perubahan kepada kehidupan manusia di bumi ini. Semoga kita semua dapat menggunakan manfaatnya ke arah positif dan tidak menyalahgunakan kebaikannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Salman bin Syahari. Nombor kad majlis saya adalah 10 DEP 20F1037. Dan saya hari ini akan menungguan seorang pelajar daripada Politeknik Seberang Perai, iaitu namanya Alif Rizwan. Topik yang akan dibicarakan pada hari ini adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Sekarang ni banyak media sosial yang begini. Apa pandangan cik? Pandangan saya tentang media sosial ni adalah dia merupakan medium yang penting untuk remaja mengambil alih untuk memajukan lagi media sosial ni. Kerana media sosial ni boleh mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga mereka, sahabat mereka dan kenalan-kenalan mereka. Okey. Mungkin ada keburukannya. Contohnya macam pergaduhan, cyberbully, apa sebagainya lah. Okey. Daripada keburukan tu, boleh bagi tak apa punca? Punca daripada dia menjadinya isu-isu seperti ini kadang-kadang disebabkan oleh pengguna itu sendiri. Contoh dia macam menyebarkan berita tidak sahih dan resis ya. Okey. Apa impak yang akan terjadi kalau berlaku benda ni? Impak yang akan terjadi negara tidak akan stabil, ekonomi akan berudum dan politik negara tidak menjadi seimbang akibat benda-benda yang tidak benar, tidak sahih. Okey, anda sebagai individu, apa penyelesaian yang anda akan buat? Dalam penyelesaian yang saya akan pilih lah. Okey, mula kita perlu pastikan berita itu adalah benar dan jangan berkongsi dengan mudah benda-benda sebegini ya. Okey. Waktu sesuai apa yang boleh untuk dielakkan ya. Media sosial ni dia cepat viral sekarang ni ya. Okey. Jadi untuk mengelakkannya lebih viral, janganlah bershare benda ni. Okey. Itu saja daripada saya. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sama-sama.